فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan bin Uyainah berkata, sungguh tidak baik bagi orang itu bodoh. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka ia sepandai-pandai manusia. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia orang yang bodoh. Dan akan diampunkan bagi orang yang bodoh 70 dosa yang tidak diampunkan orang mukminin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukminin. Jadi orang yang bodoh, ya siapa yang ada ilmu tapi tak amal, bodoh. Dan orang yang bodoh ini ialah mereka yang tidak beramal ilmu. Dan orang yang bodoh ini disebut di sini, ini Sufyan kata, diampunkan dosa 70 dosa orang yang bodoh. 70 dosa yang tidak diampunkan orang mukminin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukminin. Apa maksudnya? Jadi orang bodoh ni ialah bodoh dia, cara bodoh dia, sebab dia tak ada ilmu, dia buat jahat, dosa dia tetap ada. Tetapi orang mukminin pula, orang yang ada ilmu, tiba-tiba dia buat benda yang bertentangan dengan ilmu dia, maka orang ni lagi teruk. Pasal apa lagi tu? Apakah kita kata kalau lagi tu baik jadi orang bodoh? Tidak. Maksud di sini, orang mukmin ataupun orang yang berilmu, sedikit sangat yang ini orang panggil perangai dia itu berlawanan dengan ilmu dia. Perangai itu berlawanan dengan mukmin dia. Kalau kita nak ubah sikit dia punya ayat dia, mudahnya orang surau ni, ya tak, kalau mari surau 100 orang mari, mungkin adalah seorang dua yang jadi perangainya berlawanan dengan perangai orang surau. Itulah lebih kurang maksud dia. Dan orang surau, kalau dia berperangai tidak sesuai dengan perangai surau dia, perangai orang masjid dia tu, maka dosa dia lebih banyak daripada orang bodoh tadi. Baik. Sesungguhnya malaikat itu takjub kepada 3 perkara, 3 jenis manusia. Yang pertama, orang alim yang fasik, mengajarkan orang apa yang tidak dikerjakan. Nombor 2, tanah perkuburan orang durhaka yang dibangun bata dan simen. 3, mengukir nama pada kubur orang yang durhaka. Malaikat ni dia kata dalam kitab ni lah, tapi sumber daripada mana malaikat ni kata lagu ni, tajuk ni, dia tidak sebut. Cuma dia sebut malaikat ni jadi rasa macam tajuk, heran, pelik tengok orang yang mengajar ilmu, orang yang fasik, ada ilmu agama tapi dia mengajar ilmu agama, tetapi dia sendiri melakukan dosa. Macam tadi saya buat contoh yang supaya kena kita lah ni. Mana kita orang masjid, kita orang surau, cuba jaga yang orang panggil akhlak kita sebaik mungkin. Ada benda yang kadang-kala kita, ialah saya selalu sebut tentang orang luar ni, dia kadang-kadang mengharapkan semangat daripada orang surau, orang masjid supaya beramal dengan ajaran Islam. Contoh yang saya duk dengar, kadang-kadang orang duk harap sangat, ialah terus isu perkahwinan.
jangan melampau. Kadang-kadang orang surau, ustaz, ulama kadang-kadang melampau lebih daripada orang luar. Dia sudut menetapkan harga anak dara dia, kemudian berdansing. Ada majlis dancing, apa ni, tari menarinya. Kena ingat kompang lain. Tuan-tuan jangan keliru deh. Kompang ni Nabi pun suruh. Kalau kita kata kompang aduh, betul, dia ada bunyi sikit sebagai tanda ini anak aku kahwin. Kok dia berjalan berdua-duaan, jangan duduk fitnah dua teliti, jangan duduk kata ayah pergi surau masjid anak berdua-duaan, anak aku dah kahwin. Itu tujuan walimah, supaya orang tahu, bukan kerana nak bangga-bangga, tidak. Kadang-kadang kita lihat ada unsur kebanggaan, mak bapaknya tak mampu, kita orang surau ni, cerita orang surau tak mampu, tapi buat lebih, berhutang. Panggil pun, maknanya orang panggil, kadang-kadang panggil orang pun saya duduk tengok, kadang-kadang ni lah, ada kalanya kita tak perlu panggil ramai sangat. Kena ingat falsafah kenduri kahwin ni nak beritahu je, nak elankan pernikahan anak kita. Kalau begitu, kepada siapa kita nak beritahu? Jiran lah, terutama sikit-sikit jiran, kiki, apa ni orang panggil kiki kanan, supaya dia tahu anak kita dah kahwin. Jadi kalau begitu keadaan, maknanya jemputan tu sebenarnya tak ramai sangat. Jadi jangan bersusah hati lah kalau tak ada duit. Ini dah susah hati, anak nak kahwin terpaksa postpone, maknanya ditangguh kerana duit tak cukup lagi. Pasal apa dia nak panggil semua, seluruh alam, kau duduk Johor pun nak panggil, Melaka pun nak panggil kawan. Itu tak kena. Jadi dia tak kena sikit. Kalau mampu tak apa. Ini cerita, saya cerita ni tak mampu sampai berhutang keliling pinggang ke apa benda lepas tu paksa pula anak hak kerja, baru kerja tolong buat loan sikit, saya ada kes ini paksa anak, kawan ni mengadu kat kita lagu mana saya nak buat, saya pun boleh lah saya buat loan, personal loan, tapi kalau boleh tak nak menanggung. Anak jenis orang mengaji, ayahnya jenis tak mengaji, jenis action, nak tunjuk dia ni banyak duit kau benda, paksa anak supaya buat loan. Jadi ini tak kena. Jadi ini yang kita nak beritahu sini, orang alim yang tahu bab agama ataupun yang belajar agama, tiba-tiba dia lawan agama dia, ajaran agama dia, panduan agama dia, maka orang ini orang fasik, dan bagi malaikat dia rasa pelik sikit. Nombor duanya, tanah kubur yang dibangunkan dengan batu comel, sedangkan orang yang mati itu ialah orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Ini memang banyak jenis-jenis yang derhaka kepada Allah. Orang baik-baik mati tak ada apa, anak dia pun tak kisah, tanam gitu, letak batu, pacak batu nisan dah cukup. Tapi orang jahat-jahat ni mati ni, Allah Rabbi, dia ada satu kubur negara, perkuburan negara, ada isu baru ni timbul, yang memang betul. Saya pun tak ingat dia punya kos dia, tapi maknanya orang panggil orang besar negara ni kalau mati itu ditanam di situ, jadi kos dia 250,000 ke apa benda, satu lubang hiasan dia lah. Nanti saya cuba dapatkan dia ni, ada, saya simpan benda tu dalam ceramah-ceramah saya. Kalau ceramah yang itulah kat luar, kita cerita lah, ini satu bentuk pembaziran. Dah mati-matilah. Kalau nak buat ceramah sikit pun jangan sampai puluh ribu habis. Duit kerajaan, duit rakyat, duit rakyat. Awak kalau baik tak apa, ini lintah bukan, kalau lintah bukan, pemimpin lintah bukan, tanam dia, mati dia, habis kosnya ratus ribu, tak betul lah. Jadi timbul isu sebab benda tu dijawab dalam parlimen. Benda maknanya jawapan itu adalah jawapan yang betul, bukan kata orang gini cari-cari ke internet tak. Kemudian mengukir nama pada kubur orang yang derhaka. Allah. Jadi sekali lagi saya jemput malam ni di masjid ni, apa ni, kita baca Yasin macam biasa,
Kemudian saya ada buat jamuan sikit untuk anak-anak pergi ke belajar tu, yang 3 orang tu. Jemput semula datang untuk bersama baca Yasin dan juga makan di masjid, bukan di restoran saya, di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya minhum. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una